أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 3 bahagian ke-7 daripada atas. Surat 3 bahagian ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ba'du. Terjemahan dia, adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du. Wa tu ganti daripada amma. Wa ba'du ay amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menuntuti akan daku, meminta akan daku. Kata pengarang kita Al-Misbahul Munir, almarhum Baba Abdul Aziz bin Ismail. Almarhum Baba Abdul Aziz bin Ismail yang dikenali dengan Baba Z. Jadi musannif pengarang nak menceritakan apakah ba'is yang mendorong, yang menjadi penyebab almarhum Baba Z mengarang kitab Al-Misbahul Munir. Maka menuntuti akan daku, mana meminta akan daku, kata almarhum Baba Abdul Aziz bin Ismail, Kampung Paluh, Kota Baru. Di hadapan kitab tu disusun akan dia oleh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani yang bermukim di Kampung Paluh, Bunuk Payung, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Lengkap tu. Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Kampung Paluh. Jadi almarhum Baba Abdul Aziz adalah menantu kepada almarhum Tok D. Sekam, pengarang kitab Takribul Ikhwan, murid kepada Padai Bakurah. Padai Bakurah, muridnya adalah almarhum Tok D. Sekam. Jadi almarhum Baba Z ni adalah murid dan menantu kepada almarhum Tok D. Sekam. Almarhum Baba Z Paluh ni, kenal dia Baba Z Paluh lah, adalah mertua, ayah mertua kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Jadi Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang adalah cucu menantu kepada almarhum Tok D. Sekam. Jadi almarhum Baba Z Paluh ni, dia mengajar di Pondok Sekam lah asal dia. Kemudian terpaksa kena berpindah ke Malaysia sebab dikehendaki oleh pihak kerajaan Thailand. Jadi dia pun berpindah duduk di Paluh, di Bunuk Payung, Kota Baru. Jadi sekarang ni almarhum Baba Z nak menceritakan sebab yang mendorong mengarang kitab Al-Misbahul Munir. Maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Kawan-kawan ni kawan-kawan sepengajian lah.
bahawa aku tulis baginya, bagi setengah daripada kawan-kawanku, satu risalah. Risalah ni satu kitab yang kecil. Risalah asalnya macam kalau kita tengok sakla tu lah, tu risalah. Risalah ni surat kiriman gitu je risalah ni. Beberapa helayang gitu je risalah. Kan kita kan risalah ni kita tulis satu risalah, kita bagi yang kita panggil sakla. Sakla ke apa? Sakla tau. Sakla tu iklan tau, sakla. Pamphlet. Sakla tu orang capuk tepi jalan, hok iklan pangwayang memang dulu. Mana risalah kita ni biasa helayang je. Risalah di sini kitab yang kecil. Dipanggil risalah. Asalnya surat-surat kiriman gitu je risalah ni. Bahawa aku tulis baginya satu risalah pada menyatakan agama. Pada menyatakan agama. Apa dia agama? Bukan semata-mata nama agama. Apa dia agama? Dan memperkenalkan akan dia, akan agama. Kemudian menyatakan pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. Maknanya menyatakan agama, apa dia takrifan agama, dan memperkenalkan dia akan agama. Sebab itulah di helayang dalam tu, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Takrif agamanya apa? Kemudian didatangkan pula rukun agama, komponen agama, Islam, iman dan ihsan. Itu rukun agama, komponen agama. Kemudian salah satu daripada komponen agama Islam. Maka agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan ni diletak nama Islam. Islam satu bahagian daripada bahagian agama. Dia terkadang satu-satu perkara diletak nama dengan ambil satu bahagian daripada perkara tu. Jadi agama ni Islam, iman dan ihsan. Maka Islam ada satu bahagian dari agama. Maka dia pun ambil satu bahagian dari agama, itu Islam, diletak sebagai nama agama. Agama Islam. Macam beginilah bacaan tasyahud ataupun bacaan tahiyah. Jadi tasyahud tahiyah sebab tasyahud adalah sebahagian daripada bacaan yang panjang tu. Tahiyah adalah sebahagian daripada bacaan yang panjang. Maka bacaan yang panjang tu di dalam tu ada tasyahud. Dinamakan bacaan panjang tu bacaan tasyahud. Tapi kalau tasyahud sungguh asyhadu an la ilaha illallah nah. Tak payah mula daripada awal lah, dah dah. Dia ambil satu bahagian daripada bacaan yang panjang, dia diletakkan sebagai nama. Jadi ini rukun agama 3, Islam, iman dan ihsan. Di Islam ni satu bahagian daripada bahagian agama, ia pun ambil Islam letak sebagai nama agama. Jadi sekarang ni dia nak menyatakan apa dia agama, apa dia takrifan agama, apa dia takrifan agama, kemudian apakah dia rukun agama. Cuma dia kitab Al-Misbahul Munir ni kalau kira-kira susunan tak lari daripada susunan kitab Faridatul Faraid. Dia tak lari daripada susunan kitab Faridatul Faraid. Cuma dalam kitab Faridatul Faraid, sebelum didatangkan berkaitan dengan agama, didatangkan dahulu tanda, didatangkan berkaitan dengan agama, kemudian sebelum didatangkan dia punya rukun agama, didatangkan tanda orang yang beragama. Tanda orang yang beragama lengkaplah, Islam, iman dan ihsan. Jadi didatangkan 4 tanda orang yang beragama, dimulai dengan i'tiqad yang sebenar, itu orang beragama.
Yang pertamanya i'tiqad yang sebenar. Kalau bab i'tiqad tidak bicara, tak ada bicara agama. Sebab i'tiqad ni dia usul agama, asas agama, tunjang agama. Itu i'tiqad. Jadi kalau kita tak bicarakan i'tiqad, kita bicara hanya furung agama, wa imma syariat zahir pekoh, wa imma syariat batin tasawuf ihsan, itu bukan orang yang beragama. Sebab permulaan tanda beragama dan i'tiqad yang sebenar, yang mana i'tiqad tu bicara iman, iman adalah usuluddin, tapak agama. Sebab itulah akhir zaman agama Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Sebab terkadang masjid tersergam indah, maknanya orang solat berjemaah tapi bicara i'tiqad, bicara bab iman, bicara bab tauhid tidak ada. Ini sungguh ni sekarang. Terkadang kuliahnya banyak tapi kuliah bab akidah, bab iman, bab tauhid tak ada satu malam pun tak ada. Tapi kuliahnya 7 malam. Malam Jumaat pun ada kuliah. Tak ada baca Yasin, tak ada baca Kahfi pun, kuliah malam Jumaat 7 malam. Kuliah subuh lagi apa semua, tapi tak ada satu kuliah pun hak membicarakan bab i'tiqad, bab iman, bab tauhid. Lepas tu dia panggil Islam tinggal pada nama. Nama orang Islam, rajin bersembahyang, rajin berjemaah, tapi bukan orang yang beragama. Tanpa yang pertama i'tiqad yang sebenar sebagai usuluddin, sebagai tapak agama. Kita sebut bila Islam tinggal pada nama, dah masjid tersergam indah, ahli jemaah ramai. Bukan orang yang beragama kalau tidak ada usuluddin. Berarti yang pertama i'tiqad yang sebenar, dan kita faridatul faraid, tanda orang yang beragama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Tapi yang pertamanya bicara bab iman, bicara bab i'tiqad, tanda orang beragama yang suatu, dan kita faridatul faraid. Dan kita Al-Misbahul Munir ni didatangkan pengenalan agama, makna takrifan agama, apa dia agama, kemudian menyatakan pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. Membicarakan rukun-rukun Islam, yang mana sebelum dibicarakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan, permulaannya dibicarakan berkaitan dengan takrif Islam, definisi Islam, takrif iman, definisi iman, kemudian pergi pada takrif ihsan, definisi ihsan. Dia datangkan bicara berkaitan definisi ihsan. Apa dia ihsan? Kemudian didatangkan pula maqam ihsan. Ni dah kita Al-Misbahul Munir ni. Didatangkan takrifan Islam, definisi Islam, takrifan iman, definisi iman, barulah pergi kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Apa beza antara rukun Islam dengan rukun iman? Rukun Islam tu sama dengan rukun iman. Rukun urfi ke, rukun hakiki ke? Rukun hakiki ni rukun yang sebenar-benar. Apa dia rukun? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', itu rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', perkara yang terhenti atasnya oleh sah. Nak sah kena lengkap rukun. Jelas. Nak sah wuduk, rukun wuduk kena lengkap. Nak sah semayang, kena lengkap rukun semayang. Nak sah haji, kena lengkap rukun haji. Faham tak ni? Itu rukun hakiki. Jadi nak sah Islam, kena lengkap rukun Islam. Rukun yang kedua, mendirikan semayang. Rukun yang ketiga, berpuasa Ramadan. Jadi nak sah Islam kena lengkap rukun. Makna orang tak semayang kafir, orang tak puasa kafir. Ada
dipanggil rukun. Mendirikan sembahyang dipanggil rukun. Berpuasa dipanggil rukun. Mengeluarkan zakat dipanggil rukun. Mengerjakan haji dipanggil rukun. Jadi rukun tadi lah rukun. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah Islam tu. Jadi kalau orang yang tidak sembahyang, tak ada satu rukun. Puasa pun tidak, tak ada satu rukun. Zakat tak bayar, tak ada satu rukun. Dia berkemampuan tapi tak pergi Mekah pun, tak ada satu rukun. Macam mana Islam dia? Adapun kalau rukun iman, tidak beriman dengan malaikat, kafirlah. Tidak beriman dengan kitab, tak ada satu rukun, kafirlah. Tidak beriman dengan rasul, tak ada satu rukun, apa lagi kafirlah. Tapi kenapa hak rukun Islam tak ada satu rukun, dua rukun ke, tiga rukun ke, tapi masalah tak kafir? Beza macam mana antara rukun Islam dengan rukun iman? Mana hak rukun hakiki, mana hak rukun urfi? Rukun urfi ni rukun pada panggilan. Dia panggil hak mu'zam, perkara yang besar dalam agama. Seolah-olah seperti rukun sungguh. Seolah-olahnya kalau tidak mendirikan sembahyang macam dok Islam. Seolah-olahnya kalau tidak berpuasa Ramadan macam dok Islam. Gitu. Tapi dia panggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Rukun sembahyang, rukun iman itu rukun hakiki. Jadi bicara bab rukun Islam, rukun iman ni pun bukan setakat kita bicara pada masa budak-budak. Masa budak-budak tu ngapa je. Tapi sebelum bicara rukun Islam, rukun iman, didatangkan dia punya takrifan Islam, takrifan iman. Takrifan Islam, takrifan iman. Kemudian antara Islam dan iman dia tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman. Itu jelas orang munafik. Orang munafik, orang Islam mengucap dua kalimah syahadah, kemudian sembahyang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mati, jenazah diuruskan sebagaimana orang Islam. Bukan lebih Ubay, jenazah dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jenazah disolatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nabi nak solat turun ayat melarang. Sebab Abdullah bin Ubay adalah orang Islam, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang tidak beriman. Ada orang yang beriman tetapi tidak Islam. Itu mungkin payah sikit kita nak kenal. Kita mungkin kenal kemudian. Dia beriman, tapi dia tidak menzahirkan keislaman kerana halangan-halangan tertentu. Selepas kemudian tu dia pun mengisytiharkan dengan mengucap dua kalimah syahadah secara terbuka. Dia pun cerita, saya percaya kepada Allah, malaikat, rasul ni percaya lama dah. Bukan dia kata semayang senyap-senyap. Ada ni semayang senyap-senyap. Mana dia percaya dah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berani nak menzahirkan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa? Kerana mereka hidup di kalangan keluarga dan masyarakat orang kafir belaka contohnya. Bila dia sudah sambung belajar contohnya, ni hak biasa berlaku, hak contoh di Sabah Sarawak dipanggil Malaysia Timur, kedak dah ni. Dia panggil Malaysia Timur dah. Ni Semenanjung. Sabah Sarawak dipanggil Malaysia Timur. Kita tak ada nama. Ada nama Malaysia Timur? Tak ada. Ada lagi? Tak pernah tengok, tak pernah dengar pun. Malaysia Timur. Ni Semenanjung Malaysia. Tak ada orang Malaysia Timur tu. Jadi dia disambung pelajaran di Semenanjung. Barulah dia sudah bebas daripada keluarga dan masyarakat, barulah dia berani
mengucap dua kalimah syahadah. Lepas dia mengucap, dia pun ceritalah. Dia mana percaya tu lama dah. Tapi tak boleh dalam masyarakat itu kuat agama kafir. Dia tidak ada keberanian, ada kekangan. Dia orang kafir zahirnya. Imannya macam mana? Dia orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tu untuk sah sebagai orang Islam, hukum atas dunia. Untuk sah iman, hukum akhirah tidak bergantung dengan dua kalimah syahadah. Ini kena beza molek antara Islam dan iman. Jadi dia mengucap, kemudian dia pun ceritalah kepercayaan dia, keimanan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia beriman, tapi dia tidak Islam. Di Islamnya kemudian ada ni. Dia dalam Maulid Aikim ada petang kami. Petang kami tu dia ada satu selok tu, selok mu'allaf. Maknanya mu'allaf tu dia akan cerita latar belakang dia, sejarah dia, yang jadi dia masuk Islam, so dia akan cerita. Dia ada petang kami. Mana kadang-kadang cerita-cerita tu cerita sedih lah kadang-kadang. Sedih lagi dia cerita, dia masuk Islam kerana dia mencari sendiri. Tidak ada seorang pun orang Islam, termasuk kawan-kawan dia, pernah mengajak dia masuk Islam. Maknanya dia berkawan dengan orang Islam. Tak ada seorang pun kawan Islam dia pernah ajak dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islam ni atas mana apa? Minat, kemahuan dia sendiri. Bukan kerana ada kawan dia ajak, tak ada. Ni. Tapi macam-macam ceritalah. Tapi ada cerita, dia cerita kepercayaan dia pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia sudah beriman lama, tapi dia belum lagi berani untuk menzahirkan keislaman dengan mengucap dua kalimah syahadah. Sebab Islam ni hukum zahir, Islam ni hukum atas dunia, dia kena zahirkan. Sekarang ni mengucap, kemudian kena pergi jabat agama lah, daftar di pejabat agama, begitulah pada ni. Persoalannya ni, persoalan je ni, fardu takdir. Kalau dia mati sebelum mengucap dua kalimah syahadah, kalau dia mati sebelum mengucap dua kalimah syahadah, ni dok matilah ni. Kalau mati tak ada dia aiking tu. Dan ni dia masuk Islam, dia cerita dia punya sejarah dia. Kalau dia mati sebelum mengucap dua kalimah syahadah, macam mana? Dia mati secara zahirnya orang kafir. Jenazah diuruskan orang kafir lah. Sebab zahir dia orang kafir. Tapi di sisi Allah, ianya Allah iman, syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Jadi hukum zahirnya dia orang kafir. Hukum dunia dia orang kafir. Tapi hukum akhirah dia orang yang beriman. Sebaliknya orang Islam macam Abu Ubay, hukum zahirnya orang Islam, jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Di sisi Allah hukum akhirah kafir. Gitu. Sama juga dengan orang Islam yang dipusatkan dari ibu bapa, Islam baka kita panggil. Dia orang Islam baka, tiba-tiba dia berpegang dengan akidah yang kafir, maka zahirnya orang Islam bermuamalah sebagai orang Islam, nikah kahwin sesama orang Islam, pusaka mempusakai harta yang ditinggalkan. Sebab itu hukum sebagai orang Islam. Dia mati, jenazah diurus kepada orang Islam, tapi dia berpegang dengan akidah yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab di Islam hukum zahir, kafir di sisi Allah hukum batin. Begitu juga orang yang masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah,
Tapi dia tak percaya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk Islam kerana untuk dapat bantuan. Contohnya, dia masuk Islam kerana nak berkahwin. Kepercayaan dia tidak ada kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya Islam pada zahir, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beza dia. Tetapi pada masa dia mengucap dia kalimah syahadah, dia percaya kepada Allah secara ringkas. Dia percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Dia panggil secara ijmal. Tapi sifat-sifat Allah dia tak kenal laginya. Tapi dia percaya Allah sebagai Tuhan yang esa. Tapi hak sifat-sifat Allah lain dia tak berpegang pun lagi. Dan dia ada yang berpegang dengan akidah yang kafir laginya. Tapi dia sudah percaya kepada Allah secara ijmal. Dia percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijmal. Walaupun ada pegangan di masa pegangan yang kafir, tapi sah dia sebagai beriman. Pegangan kafir tu dimaafkan kerana dia jahil baru masuk Islam. Dia mati saat tu syurga dia. Ada ni. Dia mati saat tu syurga dia. Sebab apa-apa pegangan yang kafir yang masih lagi ada, dia percaya kepada Allah secara ringkas. Dia percaya pada Nabi secara ringkas, sah iman dia. Tapi ada lagi pegangan kafir dia. Dia ada berkata dengan perkataan kafir. Dia ada buat sikit, lalu kat depan Tuhan lama dia, dia hanggut kat sikit. Contohlah, dia ada buat pula perbuatan kat kafir. Dimaafkan kerana dia jahil baru masuk Islam. Manapun iman dia tak batal pun. Islam dia tetap dah sebab dia mengucap iman dia. Ada ni. Sebab dia percaya dah pada Allah dan pada Rasul secara ijmal. Sah iman dia. Mati syurga dia. Lepas dia tu dia kena perici lah pulaknya. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Rasul, kena perici lah. Kena ngaji sifat 20 lah lepas dia tu. Ada ni. Tapi pada masa dia mengucap tu, dia hanya beriman secara ijmal. Sah iman dia. Ada ni. Tapi kalau dia mengekali dengan pegangan yang salah, Islam lama dah dia tak belajar, sudah tidak dimaafkan, maka iman dia batal. Gitu je. Ada ni. Kena beza antara Islam dengan iman. Ni kalau orang tak faham bab Islam dengan iman ni, macam mana seseorang mengucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba dia mati, belum sempat belajar sifat 20, mayatnya nak tanam mana? Tanya soalan gitu komang sangatlah. Tanam mana? Dia mengucap dengan syahadah, sah Islam dia. Maka jenazah orang Islam tanam mana? Tanam di perkuburan orang Islam lah. Iman dia, itu dia dengan Allah Ta'ala. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul secara ijma', sah iman dia, ahli syurga dia. Tapi kalau bab nak ke bumi di mana, itu hukum zahir, dia orang Islam. Sebab dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia masuk Islam mengucap, hati tak percaya. Tak percaya. Tapi ada kepentingan dia. Dia nak berkahwin. Dia pun berkahwin dengan pasangan yang baik. Jadi pasangan ni, keluarga pasangan dia ni, duduk penjelaskan berkaitan dengan Allah dan Rasul. Lama-lama marilah kepercayaan dia. Maka berimanlah di saat tu. Dia mengucap dia kalimah syahadah. Sebut nama Nabi Muhammad pun dia fobia dah. Dia bunyi Muhammad ni dia kira orang jahat dah ni, orang tak baik dah ni dia kira. Tapi dia kerana nak kahwin, dia mengucap. Maka sah dia sebagai orang Islam. Tapi bila dia berkahwin, dapat isteri yang baik, keluarga isteri yang baik, beri penerangan bab agama, apa yang dia salah faham tu diperjelaskan, barulah mari di hati dia kepercayaan pada Allah dan Rasul. Di saat tu baru dia beriman. Islam dia pada masa dia mengucap. Itu antara Islam dengan iman, dia tidak berlaziman. Ni dalam kitab ni kita boleh faham lah. Kena faham di takrifan. Apa takrif Islam, apa takrif iman. Faham takrifan Islam, faham takrifan iman. Tapi hukum akhirah ada hukum pada iman.
Mati sebagai orang mukmin ataupun tidak. Tak bicara dah. Mati sebagai orang Muslim. Muslim tetap dah. Allah bin Ubay pun mati sebagai seorang Muslim. Bila mati saja, bicara akhirah, bicara mukmin, bukan Muslim lagi dah. Bicara beriman. Bukan kata hak akhirah. Ketika kesudahan tu, khatimah dia tu, sama ada husnul khatimah, baik kesudahan, ataupun su'ul khatimah, jahat kesudahan, bergantung pada iman masing-masing. Sebab kata Imam Asy'ari rahimahullah, husnul khatimah, baik kesudahan adalah al-maut alal iman. Tu, baik kesudahan, mati nak kena iman dia selamat. Dia mati beriman, kita beriman, hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bicara zahir, dia orang Islam, bila meninggal dunia, menjadi tuntutan fardu kifayah, kita mentajhizkan, mempersiapkan jenazah tu dengan mandi, kafan, sembahyang dan ke bumi. Sebagai dia orang Islam. Iman dia macam mana? Dia masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena faham molek. Hak berkaitan dengan definisi Islam, definisi iman. Barulah pergi pada rukun Islam, rukun urfi, pergi pada rukun iman, rukun hakiki dan ihsan. Kemudian menyuruh akan daku pula oleh setengah daripada kawan-kawanku ni, kata almarhum Babuzi. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak. Menghuraikan segala hukum syarak, undang-undang agama dan hukum adah. Adah ni hak berlaku berulang kali, sama-sama tu. Hak kebiasaan, hak kebiasaan tu adah. Adah ni kebiasaan, hak berulang-ulang kali, hak sama-sama tu, hukum adah. Dan hukum akal. Dan ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia, lagi mudah bicaranya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya, serta mendatangkan pula dalil-dalil nakli dan akli. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adah dan hukum akal. Jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni lengkap membicarakan hak hukum syarak, hak taklifiyah yang 5. Kemudian didatangkan hukum adah, wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Dan didatangkan hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dia dalam kitab Faridatul Faraid, dia hanya mendatangkan hukum syarak satu saja, wajib pada syarak. Kemudian didatangkan hukum akal yang 3, wajib, mustahil, harus pada akal. Hukum adah tidak dibicarakan dalam kitab Faridatul Faraid. Hukum adah tidak dibicara dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi antara kitab Faridatul Faraid dengan Al-Misbahul Munir tu, kalau kita ngaji kedua-dua baru kemah. Ada ni. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni bicara hukum syarak, bicara hukum adah, bicara hukum akal tu panjang. Bicara sifat wujud, sifat yang pertama tu muka surat 14. Muka surat 14. Barulah bicara sifat yang pertama, sifat wujud, muka surat 14. Di muka surat 8 hukum syarak. Hukum syarak taklifiyah yang 5 lah. Wajib pada syarak, sunat, kemudian haram, haruh, makruh. Kemudian didatangkan hukum adah, muka surat 10.
Sebelah hukum akal. Sebelah datangkan hukum akal. Surat 13 barulah membicarakan berkaitan dengan ilmu usuluddin. Sebab di sini dia kata menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adah dan hukum akal dan ilmu usuluddin. Menyatakan ilmu usuluddin tu di surat 13. Surat 14 barulah memulai bicara sifat yang pertama, sifat wujud. Mana detail pembicaraan hukum syarak taklifiyah yang 5, hukum adah dan hukum akal. Hak wajib pada adah. Mana wajib pada adah? Makan banyak wajib kenyang. Makan banyak wajib kenyang. Wajib ni bahasa Arab. Bahasa kita kok makan banyak mesti kenyang, sahih kenyang, pasti kenyang. Tu wajib. Wajib ni mestilah wajib. Sahih, pasti. Makan banyak sahih kenyang. Mustahil tak kenyang. Allah. Makan banyak wajib kenyang macam mana? Yang mengenyangkan tu Allah Ta'ala, bukan nasi. Tu hukum syarak. Tu hukum syarak. Orang cari ni hukum adah. Ni. Hak ni tak reti sini kok. Orang cakap adah, dia kata, oh kamu pegang nasi, kafir kamu. Ada apalah dianya. Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, maka kafir itu akan kembali kepada yang mengkafirkan dia. Dia mengkafirkan orang mukmin. Sebab apa? Hanya cakap adah. Cakap adah tak salah pun. Dia tak boleh nak beza antara hukum syarak pegangan dengan hukum adah. Ini contoh nak kita Al-Misbahul Munir. Makan banyak wajib kenyang. Tak makan mustahil kenyang. Makan sedikit harus kenyang. Sebab apa? Sebab makan sedikit ni kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Dia makan sedikit harus kenyang. Harus adah. Turun ni. Kalau kita makan obat darah tinggi ke kecil manis, maknanya wajib. Darah tinggi kita akan stabil, kecil manis kita akan stabil. Wajib. Mesti. Bila kita makan darah tinggi, ikut jadual dia, wajib darah tinggi akan stabil. Wajib kau mana? Wajib kau adah. Hak kebiasaan dia gitu, hak sama-sama. Allah kan yang beri bekah. Itu hukum syarak. Itu bicara lain. Itu hukum syarak. Tak reti hukum syarak, tak reti hukum adah. Ni kita Al-Misbahul Munir ni comel. Jangan mengkafirkan orang mukmin, gak habislah. Dalam hadis Muslim Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Nabi kata, faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi kata mana-mana lelaki yang berkata bersaudara ya kafir, kafirmu ni, Nabi kata faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sesungguhnya jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Faqad ba'a biha, nescaya jatuhlah dengan kafir itu ahaduhuma, salah seorang daripada dua orang tu. Sama ada yang dikafirkan memang dikafir sungguh, ataupun yang dikafir itu tak kafir, maka yang mengkafir itu jadi kafir. Bila dia mengkafirkan seseorang, kafir itu Nabi kata kena kepada yang berkata ataupun yang dikata. Faqad ba'a biha ahaduhuma, Nabi kata. Yang dikafirkan cakap adah je, cakap asbab zahir je, isnad majazi. Ada ni. Bukan pegangan, tak kafir dia. Yang mengkafir tu jatuh hukum kafir, terbatas sekalian amalan dia. Hak berat lagi kafir ni menyebabkan terputus hubungan suami isteri. Jangan main. Dia kafir murtad ni
dengan perkataan, salah satunya dengan perkataan itu salah satu daripada perkara yang menyebabkan dia kafir. Dan ini akan bicara nanti di hujung tu, dia panggil asbabur riddah, sebab-sebab menyebabkan jatuh murtad. Pegangan, percakapan dan perbuatan. Antara tiga ni yang paling banyak adalah percakapan. Itu paling banyak. Misal pertama, percakapan yang menjadi kafir adalah mengkafirkan orang Islam yang lain. Ada ni. Bila jadi kafir saja, habis terbatas amal ibadah yang terdahulu, terputus, terpasah dengan hubungan suami isteri, bersama berzina. Boleh anak zina. Ingat baik. Cukup tempoh iddah, belum lagi bertaubat, maka terputus terus. Dia kalau murtad salah seorang daripada suami isteri, dia kena parak, kena pisahkan. Kena pisahkan. Dalam tempoh iddah, 3 tempoh yang disuci, hak murtad tadi tidak kembali balik bertaubat, maka cukup 3 kali suci, habis tempoh iddah, maka tercerai. Dia bertaubat kemudian, dia kena nikah semula. Tapi kalau dia bertaubat dan tempoh iddah, dia akan kembali sebagai suami isteri. Tapi pada masa murtad, wajib diparakkan. Jangan. Kerana salah pengajian, orang cakap berdasarkan pada adat, makan banyak, wajib, kenyang. Oh, mu ni tak ada Tuhan, mu ni. Mu pegang nasi yang mengenyangkan. Kafir kamu. Dia kafir. Ada ni. Dia bertaubat daripada kekafiran dia, dia tak tahu pun dia kafir, dia kata orang kafir. Ada ni. Kemudian sampai ke habis tabaidah tidak bertaubat, sudah tercerai suami isteri, dia bersama dengan isteri dia berzina sampai ke mati. Ada ni. Kena ingat dalam bab murtad ni, dia tak sama dengan kafir asal. Tak sama dengan kafir asal. Kafir asal semata-mata mengucap 2 kalimah syahadah, maka jadi orang Islam. Kafir murtad tidak. Dengan semata-mata mengucap tidak akan kembali pada Islam, melainkan dia bertaubah dahulu daripada kekafiran dia. Barulah mengucap, barulah sah dia sebagai orang Islam. Ada ni. Ia tak sama dengan kafir asal. Kafir asal mengucap je Islam lalu dah. Kafir murtad tidak. Dia kena bertaubah, kemudian dia mengucap, barulah sah dia sebagai orang Islam. Ada ni. Jadi walaupun dia murtad kerana mengkafirkan orang Islam yang lain, dan dia semayang tidak sah. Orang kafir semayang tidak sah. Tapi dalam semayang ada asyhadu an la ilaha illallah tu, tasyahud ada asyhadu tu, tak jadi Islam dengan asyhadu tu. Sebab dia tidak bertaubat daripada dosa dia mengkafirkan orang Islam yang lain, yang menyebabkan kafir tu kena pada dia. Walaupun dalam semayang tidak sah, sebab dia kafir masa takbir tu. Tapi dalam semayang ada mengucap 2 kalimah syahadah, tak jadi Islam semula dengan semata-mata mengucap. Sebab dia bukan kafir asal, dia kafir murtad. Waliyazabillah. Ada ni. Melainkan boleh pakai juga pandangan, walaupun kafir murtad sama dengan kafir asal, mengucap 2 kalimah syahadah, jadi kembali Islam juga. Dia semayang, dia mengkafirkan orang Islam yang lain, hanya bercakap adat, dia pun semayang, tidak sah sebab dia kafir. Dalam semayang dia mengucap 2 kalimah syahadah, ada pengatakan jadi sah juga Islam dia dengan dia mengucap tu. Jadi di semayang kemudian tu sah semayang dia. Maya hak masa dia hak pertama tu tak sah sebab dia kafir masa takbir tu. Itu ada pandangan yang seumpama tu. Sebab tidak berat orang yang sentiasa mengkafirkan orang Islam yang lain hanya bercakap sebab banyak berlaku di Terengganu kita ni. Kata macam mana? Tercerai hubungan suami isteri. Oh, berzina sampai ke mati jawapan dia. Ada ni. Tapi ada pandangan dia sembahyang, dalam sembahyang dia akan mengucap, maka mengucap tu kembali pada Islam kembali. Kemudian jumpa pula orang cakap anda kafir kamu, murtad pula dia. Lepas tu dia sembahyang tidak sah mula-mula, dalam sembahyang dia ada syahadah tu kan, dalam tasyahud Islam semula. Jumpa orang cakap anda kafir kamu, oh main duk Islam kafir lah jawapan dia. Jangan, kalau dia cakap langsung adah ni. Allah kena selera molek. Kena selera molek nambah lah kita kata. Kena selera molek nambah kenyang. Kawan dia kata kafir mu, bu kafir lalu.
Jangan ada pengajian di tengah kita seumpama terdahulu daripada guru yang tidak berguru. Dia cakap je, ni cakap mari mana? Mari dia lubuk hati, mari dia berpegang kapi. Dia begitu, mudah je. Tu salah sangat-sangat tu. Inilah kita akan bicara hukum adah, wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Tapi takrifan adah dan kitab Bidayatul Hidayah, wa adamu taksirihima albattata, tak bekas sama sekali. Yang berlaku tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di hukum adah ni menetap berdasarkan kepada hak berlaku berulang kali. Tapi ma'asihati takhalluf, serta boleh berlaku sebaliknya. Hak adah ni boleh berlaku sebaliknya. Mana hak berlaku sebalik? Menyalahi adah. Dipanggil mencari adah. Mana? Mukjizat. Itu mencari adah. Karamah. Itu mencari adah. Sihir. Itu mencari adah. Istidraj. Itu mencari adah. Banyak pakai mencari adah. Mana hukum adah ni dia sah menyalahi. Boleh berlaku sebaliknya. Ada orang dia makan, tapi tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Suak ni, suak. Tapi tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Orang kata atu makan. Atu mana makan? Dia nganga, dia kunyak, dia telang. Atu mana makan? Dia nganga, dia kunyak, dia telang, masuk dalam perut dia. Tapi tuang tinggal kulit, tinggal tulang. Tu dia kata atu makan. Mana abang apa ni? Penyakit pelik, luar biasa. Makan berselera, makan banyak, lapar sama-sama, tinggal kulit, tinggal tulang. Apa apa tu? Menyalahi adat, kita panggil luar biasa, kita panggil pelik. Mana hukum adah ni boleh berlaku sebaliknya, tapi wa adamu taksirihima albattata, tak bekas sama sekali. Itu hukum syarak, itu pegangan. Dan kita Al-Misbahul Munir ni, hukum syarak hak 5 didatangkan, hukum adah yang 3 didatangkan, kemudian hukum akal yang 3 didatangkan. Dalam kitab Faridah hanya datangkan wajib pada syarak sahaja. Didatangkan hukum akal yang 3, wajib, mustahil, harus pada akal. Itu jalan kitab Faridatul Faraid. Kitab Misbahul ni lengkap. Satu lagi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni didatangkan hukum syarak. Bukan hukum syarak taklifiah yang 5. Ni didatangkan hukum syarak di muka surat, di muka surat 9. Di muka surat 9. Di muka surat 9, di bawah tu faidatun. Ini suatu perkara yang berguna, yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini, sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga. Banyaklah orang-orang jahil dengan perkara ini, sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga. Siapa yang tidak disangka jahil? Siapa? Siapakah yang tidak disangka jahil, tiba-tiba jahil? Yang tidak disangka jahil siapa? Siapa yang tidak disangka jahil? Ulama dah tu bukan ulama asatizah. Ulama ni ilmu banyak, takkan jahil juga tu. Ulama mana asatizah lah. Ustaz pun jahil juga. Ustaz pun jahil juga. Apa ni? Hukum syarak 3. Hukum syarak 3 mana? Wajib pada syarak, mustahil pada syarak, harus pada syarak. Hak tu hak wajib, sunat, harus, haram, makruh. Itu hukum taklifiah yang 5. Itu dalam usul fiqh tu.
Tapi hukum syarak taklif yang lima dan kitab pun mari juga. Mari juga. Didatangkan hukum syarak yang dipanggil hukum akal aridi. Dipanggil hukum akal aridi. Ni kalau kita orang dengar ni lopong dak. Orang yang tidak disangka-sangka jahil pun jahil. Nah, tak pelik kita tak tahu kok. Dia panggil hukum akal aridi. Yang kita bicara wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, itu hukum akal zati. Dia ada hukum akal aridi yang dipanggil hukum syarak. Atau hukum syarak sungguh. Apa dia hukum syarak? Hukum yang terhenti atas menghukum oleh syarak yang menghantarkan. Mana contohnya Al-Quran nyatakan macam mana? Taksis iradahnya macam mana? Ilmu Allah Ta'ala-nya macam mana? Tu. Dia panggil hukum syarak ataupun hukum akal aridi. Ada ni. Tu kita perlu molek dalam kitab ni. Perlu molek. Perlu molek hukum syarak. Bukan hukum syarak 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Itu dia akan bicara. Dia panggil hukum syarak taklifiyah yang 5. Ni bicara sebab dia sama tu. Hukum syarak, hukum adah, hukum akal sama. Ada 3 belaka. Wajib, mustahil, harus. Ada 3. Hukum syarak, wajib pada syarak, mustahil pada syarak, harus pada syarak. Wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dia kalau hukum adah, hukum akal mudah sedikit. Hukum syarak, hukum akal aridi ni. Ni mungkin tu sikit lah. Sebab ni pernah timbul salah faham. Dia tak nak beza antara hukum akal zati dengan hukum akal aridi. Hukum akal zati dengan hukum akal aridi. Hukum akal zati, hukum akal ni nilai hukum akal semata-mata. Tak tilik kepada Quran beritahu, tak tilik kepada taksis iradah dan ilmu Allah Ta'ala. Semata-mata tilik akal. Dia tilik pada akal, atas kekuasaan Allah Ta'ala, Allah boleh buat segala-galanya. Sebab Allah Maha Kuasa. Pada ni, orang yang beriman, Allah boleh bubuh dalam neraka. Orang yang kafir, Allah boleh bubuh dalam syurga. Kekuasaan Allah. Barang milik Allah. Ni, tilik akal semata-mata. Allah Maha Kuasa. Orang tu beriman. Allah nak bubuh neraka. Allah kuasa, milik dia. Dah dia beriman dia tu qada Tuhan, bukan hak dia pun. Sebaliknya, orang kafir, Tuhan nak bubuh syurga. Allah Ta'ala Maha Kuasa, milik dia. Dan dia kafir tu kan, kafir dia pun qada Tuhan, bukan hak dia pun hakikinya. Ni tilik pada akal semata-mata. Dia panggil harus akal zati. Ni orang salah faham ni. Kalau gitu orang beriman pun Tuhan bunuh neraka juga. Orang kafir Tuhan bunuh syurga. Tu tilik pada kekuasaan Allah Ta'ala. Quran beritahu macam mana? Quran beritahu macam mana? Orang beriman buat masalah, Tuhan beritahu balasannya di mana? Orang kafir, Quran beritahu balasannya macam mana? Jadi apabila Quran beritahu, wajib berlaku Quran beritahu tu. Wajib akal aridi dia panggil. Itu lepas itu. Mustahil Quran beritahu tak berlaku. Apa yang Quran beritahu, itulah taksis iradah. Itu kehendak Allah pada azal. Dan bila Quran beritahu, hak kita baca itulah dalam surah Bayyinah tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihat tu lah. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Quran beritahu macam mana? Kekal neraka Orang kafir kekal neraka. Bila Quran beritahu kekal neraka, wajib kekal neraka. Sebab mustahil Quran bohong. Apa yang Quran beritahu, itulah kehendak Allah pada azal. Taksis iradah.
Tilik Quran beritahu, timbullah wajib akal aridi atau dia panggil wajib syarak. Pada ni. Tapi kena beza molek antara dua tu. Hukum akal asal zati dengan hukum akal aridi. Dia akan bicara nanti. Dia akan bicara. Contoh. Dunia ni qiyamah. Dunia ni hancur. Dunia ni kiamah, dunia ni hancur. Kita kira pada kekuasaan Allah. Kita tilik dengan akal. Allah kuasa. Allah nak kekalkan dunia, Allah kuasa. Allah nak hancurkan dunia, Allah kuasa. Maka hukum akal yang zati, akal semata-mata, kiamah ataupun tidak, harus pada akal. Akal boleh terima dunia ni dikekalkan, akal boleh terima dunia ni dihancurkan. Sebab Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia panggil harus akal zati. Quran beritahu macam mana? Quran beritahu inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Quran beritahu kiamat akan berlaku, tiada ragu padanya. Maka Quran beritahu wajib berlaku. Quran beritahu muafaqah dengan taksih iradah Allah pada azal. Maka wajib berlaku kiamat dipanggil wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Pada ni. Dia ada pembahagian pula situ tu. Dan kita al-misbah ni ada. Ni comel. Ni ada orang dia ceramah kapung. Dia ceramah kapung. Dia kiraannya pengenalan. Dia tanya orang kapung. Dia tanya molek dah dia tanya tu. Saya tanya ni hukum akal. Hukum akal zati lah asal. Hukum akal. Dunia ni qiyamah dari segi hukum akal wajib ke mustahil ke harus. Bukan akal zati tu sebenarnya dia tanya. Jawab wajib. Wajib tu pegangan hukum syarak yang 5 hak tu. Rukun iman hak tu. Hukum syarak pegangan. Hukum syarak taklifiah yang 5 tu lah. Wajib, sunat, harus, haram, makruh tu. Pakat jawab wajib lah. Ditanya hukum akal. Bukan hukum syarak taklifiah yang 5. Dia tanya hukum akal. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Jadi dunia ni kiamat, hukum akal yang 3 tu letak hak mana? Hak wajib akal ke, mustahil akal ke, harus akal? Jawab wajib lah ke? Hak jawab seorang tu hak ustaz. Tu asatizah tu ustaz. Ustaz hak tempatan, wajib juga. Dia fikir akal asal. Apa? Wajib kiamat. Akal tak terima kalau Tuhan kekalkan dunia. Akal boleh terima ke? Harus pada akal. Tapi orang jawab ni dia pergi pada hak rukun iman. Hak wajib pada syarak, berpegang kiamah berlaku sebesar-besar pahala, tidak berpegang kiamah berlaku batal iman. Dia pergi pada hukum syarak tu. Orang kapun jawab hukum syarak tu. Yang ustaz ni tanya hukum akal. Bila orang kapun tak boleh jawab, dia kata mana? Yalah orang kapun masuk ustaz tempatan. Berat orang kapung ni, dia kata hukum akal dok reti pegangan macam mana? Dia reti hukum akal hak zati pegangan macam mana? Apa? Dia jawab tu rukun iman, hak dia jawab tu tak salahnya. Dia cuma dak reti hukum akal je. Dia boleh letak orang kapung tu pegangan macam mana? Dia jawab tu hukum pegangan lah tu wajib kiamat tu. Dia rukun iman dia jawab. Dia teh gitu waktu you wish lalu. Kata tukang mengajar pun. Tapi kalau orang kapung dah jawab wajib wajib apa? Wajib akal aridi. Barulah selopong dia tu. Wajib akal aridi. Inilah kau akal. Quran beritahu kiamat akan berlaku. Akal boleh terima tak Quran beritahu tak berlaku? Kalau tadi harus akal ni tak tilik pada Quran. Sekarang ni kita pergi pada selapis lagi. Quran beritahu kiamat akan berlaku. Kita tilik pada akal. Tilik akal kerana Quran beritahu kiamat akan berlaku. Akal boleh terima tak? Quran beritahu jadi bohong. Akal boleh terima tak? Tak boleh terima. Mustahil akal kiamat tak berlaku. Wajib pada akal kiamat berlaku. Akal aridi. Arid mana apa arid? Tilik kepada Al-Quran beritahu arid. Arid ni perkara yang mendatang tau. Arid ni.
Macam ma'arif disukung tu lah. Ma'arif disukung tu kan mak asli kan. Ma'arif disukung tu mak asli. Tapi kenapa arif apa arif? Kerana dia nak wakaf. Itu arif. Hukum asalnya mak asli je. Itu arif. Jadi hukum asal akal ni tilik Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kiamat ke, tak kiamat ke, akal boleh terima dua belah. Kiamat, akal boleh terima. Tak kiamat, akal boleh terima. Harus pada akal. Hak zati, hak asal. Marilah Quran pula beritahu. Tilik pada Quran atau arif itu Quran. Quran beritahu kita nilai akal pula. Quran beritahu kiamat akan berlaku ni. Akal boleh terima tak? Quran beritahu tiba-tiba bohong. Tiba-tiba tak berlaku. Akal boleh terima ke tak? Akal tak boleh terima. Jadi kiamat wajib akal aridi akan berlaku. Mustahil akal aridi tidak akan berlaku. Dia panggil wajib syarak, mustahil syarak. Ini akan bicara dalam kitab kita ni. Dalam kitab Al-Misbahul Munir. Ini elang barang dalam. Kandungan ada dalam. Mungkin surat-musurat tu beritahu dah tu. Hak perkara yang jahil sehingga yang tidak disangka dengan jahil, tetapi jahil juga ni. Hak berkaitan dengan hukum akal aridi atau dengan hukum syarak, wajib pada syarak, mustahil pada syarak, harus pada syarak. Bukan hukum syarak yang 5, atau bicara lain. Wajib, sunat, haru, haram, makruh itu panggil hukum syarak taklifiyah, itu dipanggil. Dan ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia, lagi mudah bicaranya, dan sederhana ibaratnya. Ibarat dia sederhana ibaratnya. Apa ni? Tak berjela-jela lah panggil. Sederhana ibarat dia, tidak berbelit-belit, dan cakapannya serta mendatangkan pula dalil-dalil nakli dan akli. Dibicara berkaitan dengan ilmu usuluddin, didatangkan takrifan usuluddin, didatangkan sifat wujud dan baqa, hak sifat 20 didatangkan dengan dalil nakli, dalil ayat Quran, dan juga dalil akli, dalil akal. Dalam kitab Faridatul Faraid hanya mendatangkan dalil akal jua. Ada ni. Kitab Faridatul Faraid hanya mendatangkan dalil akal jua. Dan kitab Al-Misbahul Munir sifat wujud dalil Al-Quran, dalil akal. Sifat kidam dalil Al-Quran, dalil akal. Sifat baqa dalil Al-Quran, dalil akal. Ni dan kitab Al-Misbahul Munir disertakan dengan dalil-dalil yang nakli yang diambil dari Quran dan hadis, dan dalil akli. Bila maka dengan tuntutan itu aku, kata almarhum Babazi, pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya, tiba-tiba diilhamkan akan aku oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tuntutan kawan-kawan itu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Tuntutan sekarang ni tulis risalah hak menyatakan bab agama, hak berkaitan dengan hukum syarak, hukum adat, hukum akal, dan berkaitan dengan ilmu usuluddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.